السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit usaha Mahdi Syarudin, saudara pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ikhwati fillah, kita berada pada ayat yang ke-52 hingga seterusnya daripada surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala 'ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Nabi Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Rabbku dalam sebuah kitab. Rabb kami tidak akan salah dan tidak pula lupa, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan telah memberikan kepadamu di bumi ini jalan-jalan dan menurunkan dari langit hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis tanaman yang berbagai-bagai. Makanlah dan gembalalah binatang-binatangmu. Sungguhnya pada demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Dari bumi itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan kembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Jadi ayat ini masih lagi mengetengahkan tentang perbincangan yang berlaku di antara Nabi Musa AS dan Fir'aun. Musa dan saudaranya Harun sampai kepada Fir'aun, mengajaknya kepada Allah SWT, beriman dan beribadah kepadanya, mentauhidkannya, tentunya dengan ungkapan yang lemah lembut dan tenang sebagaimana telah diperintahkan Allah SWT sebelum itu. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa tidak mengatakan kepadanya, tidak ada keselamatan atasmu, dan tidak pula Nabi Musa berkata, kamu adalah orang mendustakan dan penyiksa. Lihat di sini metodologi Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam dalam berdakwah. Di sini Fir'aun berkata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, siapa Tuhan kamu? Awal-awal dulu yang kita bincangkan. Jadi Nabi Musa di sini tuan-tuan beritahu kepada Fir'aun bahawa Allah SWT yang diketahui dengan sifat-sifatnya, bukan dengan zatnya, dan tidak juga diketahui dengan namanya. Jadi Nabi Musa AS tidak mengatakan kepadanya sungguhnya dia adalah Allah, kerana isim alam tidak dapat menunjukkan kecuali dengan mengetahui segala kelebihan, sifat-sifat penciptaan, kekuasaannya, sehinggalah Fir'aun yang mendengar satu persatu description itu menjadi akur. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, Allah gunakan di sini mahada wa salaka lakum fiha subula, kemudian Allah sebut azwajan min nabatin syatta. Perhatikan, azwaja fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Azwaja ni kalau kita belajar bahasa Arab, jamak perkataan zauj, zaujun. Lihatlah sebagai contohnya dalam kamus Al-Farid. Jadi menghuraikan di sini berbagai bentuk tanaman yang dapat difahami jenis-jenisnya. Katakanlah tuan-tuan sebagai contohnya tumbuhan seperti kacang-kacang, tumbuhan yang berbuah sebiji seperti pisang, nenas, buah kelapa dan sebagainya. Azwaj jadi dimaksudkan di sini tumbuhan dengan berbagai-bagai bentuknya, berbagai-bagai keluarganya, pokok palmanya, pokok berbatang kerasnya, pokok yang berakar tunjangnya, pokok berakar apa dipanggil, akar serabut. Berbagai-bagai bentuk penciptaan Allah SWT di sini. Juga kalau kita perhatikan dalam surah Yasin, Allah SWT menjelaskan dalam surah Yasin ini, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumitul ard wa min anfusihim mimma la ya'lamun. Boleh juga diartikan seperti kata para penulis kamus,
Contohnya tuan-tuan melihat dalam kamus Al-Farid, dia merujuk kepada tanaman jantan, pokok jantan dan pokok betina. Seperti yang kita sedia maklum, bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, antara yang Nabi perhatikan adalah penduduk Madinah ni mengahwinkan pokok kurma. Nabi SAW memberikan arahan kepada mereka agar jangan dikahwinkan pokok kurma. Akhirnya pada tahun berikutnya tidak ada buah kurma yang berputik, berbuah. Lantas Nabi telah pun sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu boleh mengahwinkan semula kerana kamu yang lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Jadi azwaj, jantan dan betinanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah telah memberikan pada setiap pasangan itu jenisnya, kemudian memberi petunjuk untuk dapat mencari pasangan, makanan, minuman dan tempat tinggal. Ini maksud dikatakan oleh ayat Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Mujahid pula berkata, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada segala sesuatu bentuknya sendiri, pasangannya sendiri, dan pasangan kepada binatang dalam bentuk binatang, pasangan kepada manusia dalam bentuk manusia. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, lihat dalam konteks yang Allah SWT kehendaki di sini agar Firaun dan kuncu-kuncunya faham kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sebenarnya kita manusia biasa pun kalau mengamalkan prinsip-prinsip dan petua-petua yang dicadangkan dalam Quran dan Sunnah, kita pun boleh jadi kuat seperti Nabi Musa dalam berdebat dengan Firaun ni tuan-tuan. Bagaimana nak sabat tuan-tuan supaya kita ni teguh berpegang kuat kepada prinsip Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam yang kelihatan lemah berdepan dengan Firaun, penguasa bumi Mesir pada waktu itu, tapi adanya kekuatan. Bagaimana nak lahir kekuatan dalam diri kita sehingga dapat berhujah dengan baik, terutamanya kepada musuh-musuh Allah ni tuan-tuan. Kalau kita perhatikan dalam Quran, Allah SWT mengajar kita supaya membaca dan mentelaah Al-Quran Al-Karim. Kan itu dalam surah Al-Furqan sebagai contohnya ayat 32. Ini salah satu cara untuk menjadikan kita kuat berdepan dengan sesiapa pun kita ada hujah yang solid bagi mengatasi mereka. Bacalah Al-Quran Al-Karim kerana Allah SWT jelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 32. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Perhatikan, kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Quran itu kan beransur-ansur, maknanya kita pun kena baca Quran ni berperingkat-peringkat tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jangan baca satu hari dua hari khatam, lepas tu 2 tahun ditinggalkan Quran. Suruh kita untuk baca Quran ini berperingkat. Khatamlah Quran sebagai contohnya untuk permulaan 6 bulan sekali, lepas tu meningkat 4 bulan sekali, kemudian 3 bulan sekali, barulah sampai ke peringkat sebulan sekali. Masya Allah, kadang-kadang kagum melihat orang yang bersara pada usia 50 tahun menjelang usia 75 dipanggil Allah SWT di Qurannya tercatat 100 kali sudah khatam Quran. Allahu Akbar. Inilah orang yang termasuk dalam konteks hadis Nabi, Qur'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Quran kerana Quran yang akan memberi syafaat kepada yang bacanya. Bacalah sebuah buku menarik tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, buku yang telah pun ditulis atas dasar pengalaman seorang hafiz agar Quran terpahat di hati. Buku agar Quran terpahat di hati ini mengetengahkan kita bagaimana formula mudah untuk menghafal Quran. Cuti-cuti sekolah, didiklah anak-anak, berilah rangsangan dan motivasi kepada mereka, reward mereka bila mereka dapat menghafaz surah-surah pilihan sebagai contoh ni. Ini adalah satu cara untuk menjadikan kita kuat dalam berhujah berdepan dengan musuh, kerana Allah janjikan begitu tuan-tuan. Kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Yang kedua, seorang ini menjadi kuat, sebagaimana Nabi Musa menjadi kuat berdepan dengan musuh, maka kita pun berupaya untuk dapat energi yang sama apabila kita ni beriman dan beramal saleh. Kerana Allah jelaskan surah Ibrahim ayat 27, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Lihat, bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata-kata ada yang mentafsirkan ayat ini. Jadi maksudkan dengan hayat dunia di sini, Allah SWT memberikan kepada seorang itu kekuatan untuk beramal saleh dan kekal dalam kebaikan. Dan di akhirat pula, wa fil akhirah, maksudnya jawapan-jawapan yang jelas kepada mungkar nakir ditanya dalam kubur kelak.
Ini perkara kedua yang boleh menjadikan hujah kita kuat. Bila berdepan dengan siapa pun, kita punya prinsip yang tidak mudah digoyahkan. Lagi disuruh kita, para ulama, mengkaji bagaimana boleh jadi asbabus sabat din, apa cara yang boleh menguatkan kita dalam urusan agama. Yang ketiga, tadabbur qasasul anbiya, dirasatuha li ta'assi wal amal. Bacalah kisah para anbiya sebagai contohnya. Nabi-nabi ini menghadapi kesusahan, rintangan dakwah. Allah firmankan dalam surah Hud sebagai contohnya ayat 120, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Perhatikan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Semua kami kisahkan kepada engkau, wahai Muhammad, kisah nabi-nabi terdahulu untuk mengukuhkan hatimu, mengukuhkan hatimu, tetapkan hatimu dalam kebaikan. Antara perkara yang juga boleh memberi kelangsungan iman, kekuatan dalam diri kita untuk berdepan dan tidak goyah bila menghadapi rintangan, itulah banyakkan berdoa. Antara doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat ke-8 surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau goncangkan hati-hati kami selepas kau beri hidayah kepadanya. Sebab doa yang paling banyak Nabi amalkan. Dan satu riwayat daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Nabi sering membacakan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Dalam hadis yang sahih, Nabi sering berdoa dengan Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang bolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati ini dalam agamamu. Dalam riwayat yang lain, dalam ketaatan kepadamu. Ini tuan-tuan, cuba amalkan doa ini. Boleh tuan-tuan lihat doa ini sebagai contohnya dalam Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi, dalam buku Perisai Muslim yang telah diterjemahkan oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman Hafizahullah dari kalangan Al-Wahhab Al-Qahtani, Hisnul Muslim, Perisai Muslim. Lagi tuan-tuan, kekuatan akan lahir dalam pesan Allah kepada Nabi Musa di sini. Istinbat yang boleh kita lihat iaitu banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam surah Al-Anfal ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bila kamu bertemu dengan musuh, maka tetapkanlah diri kamu, tetapkanlah iman kamu, dan banyaklah mengingati Allah. Dulu bila kita belajar tentang surah-surah peperangan, sebagai contohnya surah Taubah, Allah SWT mengajar Nabi Muhammad SAW untuk banyak munajat padanya ketika genting peperangan berlaku. Perhatikan tuan-tuan, ini pentingnya zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi kekuatan akan datang bila kita ni sering berdoa, sering di samping berdoa, di samping ingati Allah SWT, dengan banyak melakukan kerja dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita fokuskan kerja dakwah ni dalam bentuk tertentu saja tuan-tuan. Pagi, petang, siang, malam mesti ada usaha untuk berdakwah. Di pejabat pun ada perkara yang boleh kita sampaikan, amar ma'ruf nahi munkar ni. Kerana itu Allah telah menjelaskan surah Yusuf ayat 108, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Berdakwah ni boleh menyebabkan kita tetap tuan-tuan, macam dalam kisah Nabi Yusuf bila berdakwah kepada orang dalam penjara. Semakin berdakwah, semakin banyak ingat Allah, semakin kuat kita dalam apa yang kita perjuangkan. Lagi nombor 7, pesan para ulama untuk mendatangkan kekuatan dalam dakwah ni, sabat fid din. Seperti kisahnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, mestilah kita ni ada teman setia yang saleh, arafaqatu salihah, antaranya para ulama, para salihin, para pendakwah, para mukminin. Duduk bersama dengan mereka. Dulu kita pernah tafsirkan surah Al-Kahfi ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'lu 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan hendaklah engkau biasakan diri kamu duduk bersama dengan orang rajin berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang. Mereka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pernah tak tuan-tuan baca dalam kisah Taubah, sebagai contohnya dalam Riyadhus Salihin? Kitab Riyadhus Salihin, kitab yang sangat wajar dimiliki oleh semua umat orang Islam. Kalau tidak ada Riyadhus Salihin, ringkasan Riyadhus Salihin pun memadai tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Bacalah satu malam satu hadis, seolah-olah kita menjemput Nabi Muhammad SAW untuk beri tazkirah dalam rumah kita bersama isteri dan anak-anak.
Kisah tentang seorang lelaki yang telah membunuh 99 manusia. Dia berjumpa dengan seorang yang alim, ditanya adakah peluang untuk bertaubat. Orang tu mengatakan tidak ada. Dilengkapkan orang itu menjadikan ke-100, dibunuhnya. Kemudian dia tetap merasa kesal. Berjumpa dengan orang yang kedua. Orang kedua memberikan kepadanya peluang, mengatakan ada peluang untuk bertaubat nak. Pindahlah ke engkau tempat yang baru, kerana di situ ada ramai manusia nak beribadah kepada Tuhan mereka, kepada Allah SWT. Tengok pentingnya kita berdamping dengan orang saleh, duduk bersama dengan mereka. Belilah rumah tuan-tuan dekat dengan masjid, dengan surau, agar azan yang berkumandang itu sentiasa memecah gendang telinga anak-anak kita, sisi keluarga. Barulah hidup ni terpandu, terbimbing. Jangan duduk rumah jauh daripada orang Islam. Kenapa? Bimbang orang Islam minta duit pada kita, bimbang orang Islam berdamping kita. Ya Allah, jauhnya kita daripada seruan Quran, seruan Nabi Muhammad SAW. Lagi yang ke-8 tuan-tuan, untuk ada kekuatan dalam diri, utamanya dalam memperjuangkan agama Allah SWT ni, mesti ada thiqah, yakin pertolongan Allah SWT pasti akan sampai. Pertolongan Allah SWT pasti akan tiba. Kerana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW telah pun bersabda, demi Allah, Allah akan sempurnakan urusan Islam ini sehingga seorang penunggang kenderaan dari Sana'a kepada Hadramaut tidak takut melainkan kepada Allah SWT. Dan serigala pun tidak akan ditakuti oleh seorang daripada makan kambing-kambingnya. Maknanya akan tiba satu keadaan aman, damai. Manusia tidak akan takut pada perompak, pada orang jahat, orang zalim nak ambil kesempatan. Perjalanan daripada Sana'a ke Hadramaut ni jauh tuan-tuan. Nabi bagi kepada kita kefahaman, bandingan untuk kita faham, satu analogi. Dan orang yang melalui kambing pun tidak akan takut pada serigala, kerana serigala dah diberi makan oleh Allah SWT dalam bentuk yang lain yang tidak mengganggu lagi. Orang-orang beriman ni akan tiba waktu itu. Kena yakin dengan janji daripada Allah SWT ini. Dalam perjuangan apa sekali hukuman, tetap Allah SWT adalah final. Usahaan hidup ni tidak akan sama usahaan akhirat. Maka ayo teruskan perjuangan masing-masing. Lagi diajar dalam hadis untuk kita sentiasa bersabar, macam kes Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam di sini, berdepan dengan Firaun, kerenahnya dan orang keliling Firaun. Kerana itu disebut dalam hadis, man yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma uti ahadun ata'an khairan wala awsa' min as-sabr. Hendaklah seorang ini rajin membiasakan diri untuk sabar, kerana orang yang sabar ni pasti akan dibantu oleh Allah SWT. Yang terakhir tuan-tuan, untuk jaga kekuatan dalam diri agar ada sabat sebagaimana Nabi Musa ni. Yang ke-10, kalau kita perhatikan cadangan dikemukakan para ulama, sebagai contohnya Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, hendaklah kita ni sentiasa membayangkan nikmatnya syurga dan azabnya neraka. Mengati-mati maka orang semua akan merasa yakin pertemuan tersebut pasti berlaku, maka segala kesusahan hidup dunia ni tak ke mana rupanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan di sisi Tuhanmu dan syurga yang luasnya langit dan bumi, antara langit dan bumi, disediakan untuk orang bertakwa. Kerana itu Nabi SAW bila melihat keluarga Yasir sedang diseksa sampai mati ibunya dan ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah sebagai perempuan yang pertama gugur sebagai syuhada, Nabi telah memberi motivasi kepada mereka dengan sabda Nabi, sabran ya ala Yasirin fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, kerana janji Allah untuk kamu adalah syurga. Tuan-tuan, merenung hakikat seperti ini akan melahirkan dalam diri kita rasa keyakinan agar tetap tepat dan berjuangkan sebagaimana Nabi Musa dalam konteks yang kita pelajari sekarang. InsyaAllah kita akan pelajari lagi pada kuliah akan datang ayat-ayat berikutnya. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.